Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke episod yang terbaru, kisah-kisah yang menakjubkan dalam Al-Quran dalam siri Ramadan kita bersama Tadabbur Circle. Alhamdulillah kita dah buat beberapa episod yang memaparkan bahawasanya Al-Quran ada kisah-kisah yang bukan sahaja memberi kita pengajaran tetapi juga memberi kita motivasi, memberi kita satu pujukan untuk kita terus berkembang dalam kehidupan. Begitu juga pujukan untuk kita sembuh daripada kegelisahan dan sebagainya. Dan saya harap moga-moga episod-episod yang lepas memberi sedikit sebanyak kepada yang menonton episod-episod yang lepas banyak pengajaran dalam kehidupan dan juga menunjukkan bahawasanya Al-Quran itu pada akhirnya adalah sumber utama rujukan untuk kita terus maju dan juga menjadi kita punya panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik. Hari ini saya akan kongsikan kepada semua yang menonton episod ini tentang satu kisah seorang pemimpin. Kan kalau kita nak tengok zaman sekarang, ramai tokoh dalam kepimpinan sama ada dalam dunia Islam ataupun dunia Barat, ramai yang tokoh yang kita boleh lihat. Dan sudah semestinya tokoh yang kita akan sentiasa fokus dalam Islam tak lain tak bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 100% kita akan ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana baginda merupakan pedoman kepada kita daripada segi pertuturan, daripada segi tingkah laku, daripada segi apa-apa jenis tindakan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, kita perlu ikuti melalui sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di dalam Al-Quran, saya rasa sangat penting untuk kita sama-sama tahu bahawasanya dalam Al-Quran ada menceritakan tentang seorang tokoh yang sangat penting, yang mana tokoh ini menunjukkan sifat kepimpinan yang bagi saya sangat menakjubkan. Tokoh yang saya maksudkan di sini ialah tak lain tak bukan seorang yang bernama Zulqarnain. Dalam Quran, dalam surah Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Zulqarnain dalam surah Al-Kahfi ayat ke-83 dan ke atas sampai tak silap saya 98, di mana menceritakan tentang kisah Zulqarnain itu sendiri. Okey, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai Zulqarnain, katakanlah aku akan bacakan kepada kamu wahyu dari Allah yang menerangkan sedikit tentang perihalnya. Jadi kalau kita nak tahu background tentang ayat ini diturunkan, di mana ramai yang di kalangan mereka mungkin musyrikin ataupun kaum Yahudi sendiri di Madinah sewaktu itu bertanya tentang Zulqarnain, ataupun ramai yang bertanya tentang Zulqarnain itu sendiri, sebab Zulqarnain ini adalah satu tokoh yang sangat famous dalam mana-mana kisah sejarah lah. Cumanya tak tahu siapa tu Zulqarnain. Ada berbeza pendapat lah. Ada yang mengatakan bahawasanya Zulqarnain ini adalah Alexander the Great daripada Greek, daripada sejarah Greece ataupun Greek. Okay. Ada yang mengatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan Zulqarnain itu adalah Cyrus the Great. So mana satu Zulqarnain, wallahu a'lam, kita tak tahu. Tetapi ada saya macam cenderung lebih kepada Cyrus the Great, kan, kerana ada kisah yang menunjukkan ada sedikit sebanyak Cyrus itu ada tanda-tanda dia merupakan Zulqarnain. Tetapi wallahu a'lam, kita tak tahu siapa yang sebenarnya. Tapi yang penting kat sini adalah kita dalami kisah Zulqarnain ini bukanlah semata-mata kita nak tahu siapa tokoh tu sahaja, tetapi kita nak ambil pengajaran daripada kisah Zulqarnain ini. Baik, yang menariknya tentang Zulqarnain ini adalah namanya Zulqarnain. Okay, apa maksud Zulqarnain? Dhu dalam bahasa Arab adalah memiliki. Okay. Al-Qarnain dia berasal daripada perkataan Qarnun. Qarnun ni adalah tanduk.
iaitu maksud dia yang memiliki dua tanduk. Zulkarnain ni maksud dia memiliki dua tanduk. Ada berbeza pendapat. Ada yang mengatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan Zulkarnain ni adalah dua tanduk adalah merujuk kepada bukan pedang, kelengkapan perang, topi perang Zulkarnain itu, menunjukkan bahawasanya Zulkarnain ini adalah seorang pemimpin yang memang menakluki banyak kawasan, kan, menunjukkan perang dia disebabkan topi perang Zulkarnain. Ada yang berpendapat bahawasanya Zulkarnain ini yang dimaksudkan adalah timur dan barat, kan, timur dan barat dia seperti dua tanduk, menunjukkan apa? Zulkarnain ini adalah seorang tokoh, seorang pemimpin yang mempunyai kerajaan yang sangat-sangat luas. Okay? Itu adalah Zulkarnain yang dimaksudkan. Wallahu a'lam mana satu. Tetapi yang penting kat sini menunjukkan bahawasanya Zulkarnain itu adalah seorang pemimpin yang sangat-sangat hebat, di mana kuasaan ataupun kuasa pemerintahan Zulkarnain ini adalah sangat luas. Okey. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Okey, sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kekuasaan memerintah di bumi dan memberikan kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukannya, iaitu Zulkarnain. Baik, Allah menggambarkan bahawasanya inna, Allah merujuk kepada Allah itu sendiri ataupun Allah Subhanahu Wa Taala memberi Zulkarnain sesuatu perkara yang ramai ataupun yang banyak daripada kalangan kerajaan dunia tak ada. Okey, apa iaitu? Makanna. Okey, apa maksud makanna? Perkataan makanna kat sini, kalau kita tengok dekat sini, saya highlightkan. Makanna dekat sini. Apa maksud makanna? Makanna ni maksud dia, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai establish. Okey, maknanya dia dapat kerajaan itu dengan orang panggil gambaran yang memang betul-betul layak untuk dia dapat kerajaan ataupun mendirikan kerajaan itu. Dia merujuk kepada kelayakan Zulkarnain itu sendiri sebagai seorang pemimpin untuk menjadi seorang pemimpin. Kerana apa? Kerana ramai dalam kalangan kita sekarang ni yang memimpin dalam mana-mana kerajaan lah zaman sekarang, kan. Kita boleh lihat ada yang sepatutnya tak boleh jadi pemimpin, tapi jadi pemimpin atas sebab apa? Atas sebab dia ada duit, atas sebab dia ada pengaruh sedikit, atau atas sebab dia kroni dan sebagainya. Tetapi Zulkarnain bukan begitu, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Zulkarnain disebabkan dia layak. Okey, makanna ni bukan sekadar dia layak, establish sebagai kelayakan dia ada, tetapi makanna juga melambangkan kekuatan. Makanna juga melambangkan bahawasanya kerajaan Zulkarnain itu sangat-sangat kukuh. Okey, ini penting. Kerana apa? Kerana apabila kerajaan itu kukuh, maka banyak perkara yang boleh dilakukan oleh kerajaan tersebut. Okey, terutamanya daripada segi ekonomi, daripada segi pentadbiran itu sendiri, daripada segi pembangunan. Kalaulah kerajaan tak kukuh, kan, pemimpin tu akan risau, hari ni kalau aku tak buat macam ni, apa yang terjadi? Ramai yang tak sokong aku, jadi aku kena buat ikut apa orang kata, kan. Sedangkan pemimpin seharusnya melihat apa yang lebih baik, kan, apa kebaikan kepada rakyat, kan, bukan sekadar interest dia, kan. Kerana kalau aku tak buat ni, okey, maknanya undi aku nanti orang tak kena undi aku. Yes, itu kita kena fikir juga, tetapi at the same time kita kena fikir tentang long term. Okay, apa yang terjadi kalau aku tak buat macam ni? So itulah banyak kerajaan yang dalam dilema nak buat apa long term ataupun nak buat short term. Okay, tetapi Zulkarnain dekat sini, Allah bukan sahaja establish, mengaku bahawasanya Zulkarnain ini memang layak untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi juga kerajaan Zulkarnain itu sangat-sangat kukuh. Fil ardi, di bumi, kan, menunjukkan bahawasanya kerajaan Zulkarnain ini sangat besar. Sama Allah menggunakan perkataan bumi, bukan kawasan tertentu. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami telah beri kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukan. Allah telah bukan sekadar Zulkarnain itu dapat kerajaan yang kukuh,
Tetapi Allah cakap wa atainahu, kami telah berikan semua perkara sababa. Sababa ni apa? Sababa ni adalah maksud kelengkapan. Maksud dia apa? Kalau daripada segi kelengkapan, semua Zulkarnain ada, sama ada daripada segi ketenteraan lengkap, kenderaan untuk ketenteraan lengkap, kekayaan ada, kan? Dan juga sokongan pun ada. So dengan erti kata lain, Zulkarnain ni bukan pemimpin yang orang macam picisan-picisan, tak. Kerajaan Zulkarnain ni sangat kukuh. Bahkan rakyat memang sangat sokong Zulkarnain. Tak ada yang cakap Zulkarnain ni jahat ke, pemimpin yang jahat ke. Dan juga daripada segi kelengkapan Zulkarnain itu sendiri sangat hebat. So menunjukkan bahawasanya Zulkarnain ini adalah seorang pemimpin yang sangat hebat dan yang mempunyai kekuasaan yang terlampau banyak. Okey, ini kerana apa? Kerana Allah yang bagi, kan? Kerana kat sini kita kena lihat inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu. Okey, Allah yang bagi, bukan orang lain, bukan Zulkarnain ini disebabkan dia adalah anak raja, dia dapat kepimpinan dan sebagainya. Bukan, tak semestinya. Kalau Allah izinkan dia jadi pemimpin, maka barulah Zulkarnain boleh jadi pemimpin. Dan kat sini Zulkarnain bukan jadi pemimpin yang biasa-biasa, tetapi pemimpin yang sangat luar biasa, yang ada kekayaan, ada sumber yang banyak, dan ada kekuasaan dan kekuatan yang teramat hebat. Okay, itu adalah Zulkarnain bagi. Fa'atba'a sababa. Atas kekuatan ini, atas resources yang dia ada, sumber-sumber yang dia ada, kekuatan ketenteraan, duit dan sebagainya, maka Zulkarnain dia membuat sesuatu perkara yang perlu oleh seorang pemimpin. Okay, bukan duduk sahaja, kan, ada kekayaan, tetapi Zulkarnain keluar daripada kawasan untuk mengembangkan lagi pengaruh, terutamanya Zulkarnain ini sebenarnya bukan seorang yang menyembah berhala, tetapi dekat sini Zulkarnain yang dimaksudkan adalah seorang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan erti kata lain, Zulkarnain ini adalah pemimpin Muslim. Okey, kalaulah zaman sekarang kita nak seorang pemimpin Muslim yang bagaimana? Okey, dalam Al-Quran ada yang menceritakan ini adalah contoh kriteria pemimpin Muslim yang perlu ada zaman sekarang ataupun perlu ada sampai bila-bila. Dengan erti kata lain, kita perlu lahirkan lebih ramai Zulkarnain. Baik. Hatta, okay, Allah berfirman di dalam ayat yang ke-86, حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Okey, kejap saya buka dekat phone sebab ada masalah, saya tak nampak skrin. Okey, dalam ayat yang ke-86 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang maksudnya 86, sehingga apabila ia sampai ke daerah matahari terbenam, ia mendapatinya terbenam di sebuah mata air yang berlumpur, dan ia dapati di sisinya satu kaum yang kufur ingkar. Kami berfirman dengan mengilhamkan kepadanya, wahai Zulkarnain, pilihlah sama ada engkau hendak menyiksa mereka atau bertindak baik kepada mereka. Jadi Zulkarnain dia ada conquest lah. Dalam bahasa Inggeris kita panggil conquest, ataupun dengan erti kata lain, Zulkarnain ini nak menyebarkan agama tauhid, agama Allah Subhanahu Wa Taala kepada seramai orang yang mungkin. Zulkarnain sebagai seorang pemimpin, dia tak duduk diam. Dia akan pergi kepada rakyat yang lain supaya apa? Supaya dapat sinar Islam itu. Okey, apa yang berlaku? Hatta, disebabkan Zulkarnain ini banyak mengembara dunia, Allah menggunakan perkataan hatta ni menunjukkan dia tiba pada satu tempat setelah banyak mengembara. Idza balagha maghrib asy-syamsi, okey, dia sampai ke tempat terbenam matahari. Wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Dan dekat situ dia dapati bahawasanya ada satu kawasan yang mana mata air ataupun
mata air dia hitam berlumpur. Kawasan ni kemungkinan adalah satu kawasan, kalau zaman dulu kita boleh lihat kawasan perindustrian, kawasan di mana banyak banyak berlaku banyak berlaku jual beli dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok lihat dari segi sejarah kan, kawasan yang banyak berlumpur ni selalunya adalah kawasan yang kotor kan, kawasan yang di mana kemungkinan banyak jenayah berlaku. Okay, kalau kita tengok dalam cerita-cerita medieval England contohnya, bagaimana kawasan yang dipenuhi dengan kotoran-kotoran kan, dipenuhi dengan lumpur kan, kuda, bayangkan Zulkarnain tu dia naiki kuda dan pijak tanah-tanah yang berlumpur. So menunjukkan kawasan itu adalah satu kawasan yang di mana satu kaum indaha qauma, yang di mana kaum ni kemungkinan adalah kaum yang banyak buat jahat, kaum yang banyak ataupun kawasan itu banyak jenayah berlaku. So disebabkan ini Zulkarnain nampak jenayah yang berlaku, dan Zulkarnain diberi dua pilihan. Qulna, okay, kami telah mengilhamkan kepada Zulkarnain, iaitu Zulkarnain kena buat keputusan, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Ada dua pilihan kat sini. Yang pertama, Zulkarnain, kalau pilihlah, engkau nak siksa mereka ataupun membalas dengan apa yang mereka telah lakukan, kerana mereka adalah satu kaum yang banyak jenayah kan. Dan sudah semestinya kaum yang banyak jenayah ni bukanlah semua orang buat jahat, tak. Maksud dia jenayah rate, jenayah dia tinggi. Okay, jenayah dia tinggi. So walaupun jenayah rate sesuatu negara itu tinggi, tapi mesti ada rakyat dia. Okay, mesti ada orang-orang yang baik dalam tu. So Zulkarnain cakap, Allah mengilhamkan kepada Zulkarnain ada dua pilihan. Kau nak seksa mereka ataupun balas dengan apa yang mereka lakukan terhadap orang lain, ataupun bertindak baik secara bertindak secara baik terhadap mereka, ataupun biarkan dia orang buat je lah kebaikan kepada mereka, ataupun buat je baik kan? Buat maknanya bagilah sesuatu yang mungkin mendapat memberikan mereka lembut hati ataupun melembutkan hati mereka. Okey, so ni Zulkarnain ada dua pilihan, sama ada nak balas dengan apa yang mereka lakukan ataupun buat kebaikan lah kepada mereka, ataupun dengan arti kata lain ada dua jenis pembalasan yang Zulkarnain diberi pilihan. Ini kita lihat apa yang Zulkarnain pilih. Qala, ni Zulkarnain lah. Qala, ia berkata, amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Adapun orang yang melakukan kezaliman, kufur derhaka, maka kami akan menyiksanya. Maksud dengan arti kata lain, kalau sesiapa yang melakukan kejahatan akan dapat kejahatan balik, ataupun akan dapat siksa, ataupun akan dapat balasan yang setimpal dengannya. Kemudian ia akan dikembalikan kepada Tuhannya, lalu diazabkannya dengan azab yang siksa seburuk-buruknya. At the end of the day, Zulkarnain ini adalah seorang pemimpin yang nak tegakkan keadilan sebenarnya. Okay, dengan cara bagaimana? Dengan cara kalau mereka yang melakukan keburukan ataupun mereka yang melakukan jenayah, mereka akan dapat balasan lah. Kalaulah balasan itu tidaklah seperti mana sepatutnya dia dapat lah. Sebab dunia ni adalah penuh dengan ketidakadilan kan, dan kita akan rasa macam cukup ke balasan seseorang itu kan. Contoh ada seorang ni dia bunuh 100,000 orang, adakah cukup dengan dia mendapat penjara seumur hidup? Tak. Ataupun adakah cukup dengan hanya kan, dalam hukum Islam ada hudud yang di mana pancung, kena siapa yang bunuh kena bunuh balik kan, ataupun kena dipancung ataupun dibunuh kembali. Adakah cukup? Sebab dia bunuh 1,000 orang. Adakah cukup dia bunuh dia seorang saja, dengan nyawa dia sahaja dikorbankan begitu saja? Tak. Sebab itulah pada akhirnya di dunia ini hanyalah sementara, dan juga banyak benda yang sebenarnya tak cukup daripada segi keadilan. Tetapi at the end of the day, kita kena percaya bahawasanya akhirat adalah tempat pengadilan yang sebenar-benarnya. Maka sebab itu balasan neraka tu sangat mengerikan. Kita kena lihat bagaimana seorang yang disiksa contohnya akan hidup balik kan,
beberapa kali hidup lagi kena seksa yang sama. Masya Allah, itu adalah sesuatu subhanallah, itu adalah satu gambaran yang sangat mengerikan. Dan Zulkarnain dah cakap kat sini, aku mampu buat ataupun aku mampu balas semampu yang mungkin, tetapi at the end of the day yang akan balas dengan sebetul-betulnya ataupun dengan setimpalnya pada akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu adalah Zulkarnain. Wa amma man, sambungan, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang yang beriman serta beramal soleh, maka baginya balasan yang sebaik-baiknya dan kami akan perintah kepadanya perintah-perintah kami yang tidak memberati. Baik. Kat sini Zulkarnain adalah seorang pemimpin yang adil. Kerana apa? Kerana adilnya Zulkarnain apabila nampak kemungkaran ataupun nampak jenayah yang sepatutnya dielakkan, dia akan melakukan sesuatu benda lah, iaitu dengan law enforcement, dengan melakukan penguatkuasaan undang-undang. Kan, dalam negara kita ada penguatkuasaan undang-undang. Begitu juga Zulkarnain, seorang pemimpin itu perlu menguatkan sesuatu undang-undang supaya rakyat hidup aman dan damai. Mereka yang melakukan jenayah kena masuk penjara ataupun kena ada balasan setimpal. Dan mereka yang melakukan kebaikan kepada negara tersebut, kan, ataupun melakukan sesuatu yang memberikan faedah kepada orang ramai, maka Zulkarnain akan bagi ganjaran. Okay, menunjukkan apa? Zulkarnain menunjukkan kepada sini Islam ni bukan sekadar, Islam ni bukan agama perdamaian. Maksud perdamaian dekat sini, kedamaian kan, damainya Islam tu bukanlah Islam maksud dia kena baik kan, bila orang buat jahat kita biar je. Tak. Agama Islam maksud dengan kedamaian tu adalah apabila ia adalah adil. Kan, maksud adil di sini, kalau jenayah kita kena tegas. Kan, untuk menjaga kemaslahatan semua orang, kan, kita kena tegas. Kan, demi menjaga orang lain juga yang ada dalam negara tersebut. So bukanlah semata-mata kita kena baik hati, tak, kita kena tegas at the same time. Dan Zulkarnain menunjukkan perkara ini. Dan sebenarnya ni apa, kalau penguatkuasaan undang-undang, jenayah, kan, balasan ataupun ganjaran ni adalah sebenarnya adalah polisi kerajaan. Ini adalah polisi kerajaan Zulkarnain pada waktu itu. Dan bagaimana untuk menyampaikan polisi tersebut? Kan, biasanya macam bagaimana sekarang ni banyaklah social media kan. Kalau polisi kerajaan disampaikan melalui social media dan sebagainya. Dan Zulkarnain bagaimana dia nak sampaikan polisi tersebut? Dekat sini Allah cakap, wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak memberati. Dengan arti kata lain, perkataan yusra kat sini, Zulkarnain apabila nak menyampaikan sesuatu perintah ataupun sesuatu polisi kerajaan yang dia ada, Zulkarnain menggunakan perkataan-perkataan yang yusra, yang convenient, yang senang, yang mudah bagi semua lapisan masyarakat faham. Bagaimana dengan kita menyampaikan polisi kerajaan? Bagaimana? Adakah mudah? Kan, kadang-kadang kita menggunakan perkataan-perkataan yang jargon. Jargon ni maksud dia adalah perkataan-perkataan yang sangat-sangat berat, susah rakyat nak faham. Tetapi Zulkarnain dekat sini, semua orang, tak kira lapisan umur, Zulkarnain mampu untuk menyampaikan. Kalaulah zaman bahasa orang muda, Zulkarnain cakap dengan bahasa orang muda. Kalau dengan orang-orang yang pertengahan umur ni, Zulkarnain cakap dengan bahasa mereka. So menunjukkan apa? Zulkarnain mempunyai skill komunikasi yang sangat-sangat hebat. Sangat-sangat hebat. So menunjukkan bahawasanya Zulkarnain ini bukan sekadar pemimpin yang ada kewibawaan daripada segi kedudukan dia, tetapi cara Zulkarnain ini berinteraksi dengan rakyat tu sangat dekat. So berapa ramai yang pemimpin yang mampu melakukan macam tu zaman sekarang kan, mampu untuk mendekati rakyat, mampu untuk menyampaikan polisi-polisi kerajaan yang rumit tu menjadi senang kepada rakyat. Berapa ramai? So ini adalah satu pengajaran ataupun ayat-ayat yang mengajarkan kita tentang bagaimana seorang pemimpin itu yang hebat. Bagaimana seorang pemimpin hebat, kita boleh tengok kepada Zulkarnain. Okey, so insyaAllah itu sahaja pada episod kali ini.
kita boleh, insya-Allah kita akan sambung pada episod yang seterusnya, bagaimana Zulkarnain itu akan membantu beberapa kumpulan lagi. Dia bukan bantu seorang je ataupun satu kumpulan je, tapi dia akan bantu kumpulan-kumpulan lain. So saya harap sesi tadabbur kita pada hari ini tentang kisah-kisah yang menakjubkan akan memberi kita pengajaran yang pelbagai, dan kita doakan agar Allah kurniakan kita kepimpinan seperti mana Zulkarnain. InsyaAllah kita sambung pada sesi yang seterusnya. Dalam kisah-kisah yang menakjubkan, kita akan sambung juga kisah Zulkarnain. InsyaAllah kita akan habiskan pada episod yang seterusnya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.